Tak puas lagi, kita bersama dengan Zuhaimi Zainal Azam. Semalam kita jemput dia lagi hari ini dan ditambah dengan seorang lagi wartawan bola sepak Nadir Arena yang ada pengikut 100,000 orang di Twitter beliau. Siapa dia? Selepas ini. Patutlah tak follow back. Follower saya banyak, tak perasan saya follow dia. Itulah, itu baru Twitter. TikTok almost 1 million. Oh, wow. Awak cakap mengenai Fadilul Suhaimi ataupun Zul? Come on Dua-dua. Zul ni dah veteran sangat. Kita ni main pendang mari. Fadilul Suhaimi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sihat Akbar. Ili sihat Akbar, sihat? Kita Sihat, biasa. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat bersama-sama berempat orang untuk bincang pasal bola Hat-trick. sepak. Hari ketiga, Zul. Yes. Sebab apa? Semalam cerita Negeri Sembilan tak habis. Hari ini kita sambung lagi. Ada lagi yang kita nak kongsi bersama. Sebab Akbar tak puas hati tu. Aku tak pasti. Tapi kita nak mulakan dengan Okey, Fadilul dulu lah. Kita nak tahulah apa yang paling menarik tentang perbinaan pemain yang nak dikongsikan tentang. Katanya ada update daripada skuad PDRM, Fadilul. Okey, PDRM ni kalau kita di Malaysia ni kita boleh katakan pasukan yang kurang diberikan perhatian. Okay. Tapi untuk makluman ketika ini sudah ada 6 pemain import yang saya boleh sahkan. 6 saja? 6 saja untuk PDRM untuk skuad Liga Super. Okey. Dan yang sudah pun diumumkan hanya 4 sahaja. Antara yang dia sudah pun diumumkan adalah penyerang Bruno Suzuki. Zul ada buat laporan sebelum ini. Pernah beraksi dengan PDRM sebelum ini dan kembali pada tahun ini. Dan yang terbaru Fadi Awad, pemain import tengah musim lalu dikekalkan untuk musim ini. Yang terbaru laporan saya tadi, bekas pemain kebangsaan antarabangsa Nigeria, James Okwuosa secara rasminya berjaya PDRM berjaya untuk mendapat khidmat pemain tinggi lampai ini pada musim ini. Dan suka juga untuk saya kongsikan bahawa Uche Agba, bukan Akbar Sari. Uche Agba, AGBA. Uche Agba, bekas pemain Sarawak United. Okey. Saya boleh sahkan di sini bahawa dia bakal menyarung jersey PDRM FC musim ini bersama dengan seorang lagi, Kapten Myanmar, Keo Min O. Yang Yes. Ini dah boleh disahkan ke apa ni? Kalau kita tengok di kaca televisyen, kita nampak kelibat mereka. Kelibat Uche Agba dan juga Keo Min O. Inilah dua pemain yang saya maksudkan tadi. Cumanya pengesahan rasmi kita nantikan daripada pihak pengurusan PDRM FC sendiri. Jadi 6 pemain import untuk PDRM FC untuk The Corps musim ini. Okey, baik. Sebab tu saya katakan follower dia sekarang 100,000 di Twitter. boleh hashtag Fadilul confirm. Fabrizio Romano. Zul level lain Akbar. Level lain. Okey, tak apa, kita uji dia. Okey, tapi 6 untuk import The Corps tu setakat itu dia tak akan memenuhi 9 kuota import untuk PDRM? Disebabkan oleh bajet pasukan. Saya bersetuju sebab apa? PDRM ini antara pasukan yang berbelanja mengikut kemampuan. Okey, baik. Tapi kalau dibandingkan dengan pasukan Jang tu, saya agak cemburu jugalah kan. Baik. Kita tadi nampak kelibat Jurgen Klopp Betul. versi Thomas Tuchel lah. Versi Malaysia. Versi Malaysia. Jurulatih bagi pasukan Kelantan United. Okey, Zul mungkin ada lagi risikan tentang pasukan Kelantan United, dan kalau nak tambah juga kita nak tahu satu lagi pasukan okey, tak apa, yang tu nanti Lily saya simpan tu Lily. Kelantan United ni apa mungkin daripada segi pemain importnya dan the latest rumours pasal Kelantan United, kalau ada lah yang boleh Zul kongsikan. Okey, untuk Kelantan United, saya boleh confirmkan 3 sudah diumumkan secara rasmi, iaitu Margoro Gomis, Ernest Betrikanov dan juga Yan Victor. Di mana saya ingin memberi tumpuan kepada Gomis. Dia merupakan bekas pemain Kelantan FC pada musim 2016 hingga 2018. Jadi tak asing untuk Gomis beraksi bersama pasukan Kelantan. Tetapi kali ini mewakili kelab yang berbeza, tetapi masih di Kelantan, iaitu Kelantan United. Dan kehadirannya sekaligus orang kata membentuk reunion lah bersama bekas penyerang kebangsaan yang juga bekas penyerang Kelantan, Indra Putra Mahyudin. Jadi sesuatu yang menarik untuk kita saksikan, kelibat Gomis bersama Kelantan United FC pada ketika usianya sudah mencecah
37 tahun. Dan dua pemain lagi adalah kali pertama akan beraksi di Liga Malaysia, iaitu Batri Kanov dan juga Yan Victor. Tetapi berdasarkan pemerhatian saya dan juga tinjauan saya di sesi latihan skuad Kelantan United, mereka ada lagi beberapa pemain sedang menjalani sesi percubaan. Ada yang datang daripada Perancis, ada yang datang daripada Brazil dan ada juga yang daripada negara Afrika. Tetapi setakat ini masih belum ada keputusan dan Thomas Tuchel sendiri mengesahkan mereka tidak akan memenuhkan senarai ataupun kuota 9 pemain dan mungkin akan menambah 2 ataupun 3 sahaja lagi pemain yang akan memperkuatkan Kelantan United musim ini. Tapi Akbar Lili, yang Brazil Zul cakap tadi, saya boleh sahkan ada sebab semalam semasa sesi pramusim ada kelibat seorang pemain Brazil. Masih dalam ujian lah. Masih dalam ujian. mencuba nasib. Yes. Mencuba nasib dengan Identiti kita masih Rahsiakan. rahsiakan. kita dah ada Zul sebenarnya. Cuma kita hold dulu. Okey. Faham, menarik. Okey, Jangan menarik. keluarkan kat Twitter dulu. Kena keluarkan Nadi Arena dulu. Tadi yang awak simpan saya Kelantan FC betul? Ya. Okey, Kelantan FC. Zul, siapa pembelian terbaru pemilih pasukan Nizam Tukiman ataupun Zam Saham? Okey, Kelantan FC ni pun agak menarik sebab kali ini mereka dibimbing oleh Pak Jurulatih daripada Korea Selatan. Dan setakat ini yang mungkin saya boleh kongsikan dah diuji ataupun dah ditandatangani pemain seperti Mario Arquez, Nuha Marong, Kevin Belfort merupakan pemain lama. Daripada 3 pemain ini, saya nak memberi tumpuan kepada Mario Arquez terlebih dahulu sebab Mario Arquez ini merupakan bekas pemain Kelantan FC pada 2021. Jadi beliau kembali membuat kemunculan semula bersama Kelantan FC ataupun dalam kancah Liga Malaysia. Tak silap saya, dia pernah beraksi bersama Newcastle Jets, pasukan yang diwakili oleh Lidon Krasniki, pemain naturalisasi negara. Dan satu lagi seorang pemain yang menjadi tumpuan saya adalah nama dia Nuha Marong. Pemain ni kerana apa? Saiz kaki dia adalah 13 inci. Saiz boot dia. Saiz boot 13. 13. Saiz menggunakan kaki saiz Macam NBA player punya kaki. Jadi agak besar, agak berfizikal, satu sandaran utama bagi Kelantan FC. Dan dalam orang kata apa, risikan saya, mereka akan melengkapkan senarai pemain import. Dah jurulatih daripada Korea, saya difahamkan 2 pemain import Korea akan datang untuk memperkuatkan Kelantan FC. Kan? Nama yang saya boleh dapat ataupun daripada sumber dalaman saya adalah Kim Min Kyu dan Yi Chan Kang. Tidak popular ataupun tidak mempunyai nama yang besar dalam Liga K ataupun sebagainya. Tetapi saya melihat jurulatih ini perlu pemain daripada Korea Selatan untuk memahami taktikal ataupun falsafah bola sepak yang akan diterapkan bersama The Red Warriors. Wow, menarik untuk 2 pasukan ni di pantai timur. Apabila Kelantan FC dan juga Kelantan United ni mereka tampak menyelah Betul. dengan perancangan mereka Banyak ini. pemain Korea Zul Pemain Korea untuk Kelantan FC dan saya gelarkan Kelantan FC dan juga Kelantan United ini ibarat AC Milan dan Inter Milan. Bukan main Zul. Baik, kita masih lagi nak berkisah tentang pasukan di pantai timur. Semalam kita dah cerita pasal Terengganu. Hari ini maknanya kita lengkapkan cerita tentang pasukan-pasukan daripada Pantai Timur. Seri Pahang FC. Bukan yang dulu lagi dah. Seri Pahang FC kita nampak lain sangat. Betul. Dengan adanya Fandi Ahmad, seorang legend membimbing pasukan ini. Okey, sebelum saya sentuh, ada seorang pemain menarik perhatian saya, pemain tempatan. Kota import untuk Seri Pahang dah pun dipenuhi? Apa sumber dalaman yang saya perolehi, Pahang juga akan menggunakan 6 import saja. Dan kalau menggunakan 6 import, kalau benar 6 import, maksudnya sudah lengkap sepenuhnya ketika ini. Dengan kehadiran Kepah Sheman, yang terbaru lah, Lucas Silva, Stefano Brundo, Michael Glassop, pertahanan daripada Australia, dan juga ada lagi 2, saya tak ingat nama dia. Dah lengkap 6 pemain import. Kevin Ingrizo, pemain lama yang kekal bersama dengan Seri Pahang FC. Maksudnya kalau 6 ini, apa yang saya difahamkan bahawa mereka tidak akan ada lagi penambahan dan mereka juga mahu masuk pemain-pemain berkalaman seperti mana kita tahu Zul, adanya Izham Tamizi, Fadlisa di situ. Betul. Saya rasa tahun ni Seri Pahang FC merupakan satu Seri Pahang FC yang baru. Tapi mereka beruntung juga sebab Sergio Aguero dah didaftarkan sebagai pemain tempatan. Jadi itu memberi kelebihan. Satu bonus untuk pasukan. Satu bonus. Tetapi yang saya sebutkan tadi, tampilnya seorang pemain daripada suku kaum orang asli
Untuk pasukan Seri Pahang, mungkin ramai yang belum tahu. Mukanya Irairan Rumah Hakim, namanya pun Lokman Bahdin. Berasal daripada Pos Betau. Kalau kita daripada Criminal Highland, kita turun ikut jalan di mana? Di sebelah belakang, kita akan lalu Pos Betau itu. Baik, kehadiran pemain daripada suku kaum orang asli ini, Fajrul. Kita tak sabar nak tengok. Betul, Akbar. Sebenarnya kalau lebih tepat, Pos Betau, kampung dia Kampung Simoy Baru. Saya yakin dah pasti Lokman Bahdin ni pastinya menjadi satu kebanggaan lah untuk orang asal, terutamanya di negeri Pahang, khususnya Kampung Simoy Baru, Pos Betau ini. Berusia 20 tahun, merupakan memang projek skuad belia Pahang sebelum ini, dan tahun lepas beraksi bersama dengan Coach Hassan Sazali Waras di bawah skuad projek FM MSN, dan tahun ini dipanggil semula oleh pengurusan Pahang dan juga Fandi Ahmad untuk beraksi bersama dengan Seri Pahang. Dan saya yakin dan pasti, seperti mana kita tahu, kekuatan fizikal, stamina orang asal ini, Akbar, sangat-sangat berbeza. Saya tahu, dulu main bola lawan tim orang asli, sangat-sangat berbeza. Memang kalah. Fizikal dia sangat strong. Saya setuju Akbar cakap tadi, kita menanti-nantikanlah kelibat Lokman Bahdin ini. Dan saya tidak menolak kemungkinan kalau dia tidak menjadi, tempat dia masih ada. Kerana untuk musim 2023 kita ada Reserve League. Betul. Jadi Lokman boleh dimulakan di sukup utama, tetapi kalau tidak dapat tempat, Reserve League ada tempat untuk beliau membina nama. Yes. Sebelum berada dalam radar Fandi Ahmad. Yes. Something big juga untuk Lokman kan, daripada projek FM MSN, sekarang dipanggil oleh pasukan yang besar seperti Pahang. Okey, tadi Fajrul ada sebutkan beberapa nama, Kepa Sherman, Stefano Brundo, Lucas Silva, Michael Glassok. Ada lagi yang baru atau pertukaran yang akan dilakukan Pahang? Seri Pahang. Seperti mana yang saya katakan tadi, kalau Zul saya tak tahu, mungkin dia ada sumber lain. Kalau di pihak saya, itu sahaja setakat ini. Untuk skuad Liga Super Tok Gajah, itu sahaja setakat ini. Ya, saya boleh sahkan. Zul confirm? Bersertakan anak panah. Maksudnya tepat lah tu, tepat. Pahang tidak akan menambah jumlah pemain ataupun merekrut pemain-pemain lain untuk import maupun tempatan. Okey. Let's move on. Ya. Kita semalam saya tak puas. Sebab saya rasa Zul ada sesuatu yang cakap tentang pasukan ini. Ya. 2-1 Koci Bona, ompek 1 Sonyo Lebar. Ya. Dengar-dengarnya macam ada dah pemain import tu pasukan di 9 ni, Zul. Saya dengar Zul sebut-sebut. Semalam tak ada, hari ni terus ada. Tak, dia macam ni. Untuk pasukan Negeri Sembilan ni, dia sebenarnya ada pemain yang berada dalam keadaan bersedia lah, standby list lah orang kata. Cuma seperti yang kita laporkan, kita sebutkan semalam, pemain ini tidak menyertai latihan ataupun tidak diumumkan kerana belum secara official ataupun sah menandatangani kontrak. Jadi sebab itu kita dapat lihat pasukan Negeri Sembilan tidak menguji pemain-pemain import ataupun mengumumkan pemain-pemain selain hanya Safwan Bahrudin yang saya difahamkan menyertai latihan bersama pasukan. Yang pemain yang berada dalam standby list sekiranya boleh didaftarkan, saya pass to Fajrul untuk memberi perincian lanjut. Sebab dia lama tu kat Seremban. Terima kasih penghormatan tu. Seorang otai bagi. Okey, tak apa. Tapi awak mendahului pengikut di Twitter. Okey, berbalik kepada persoalan Zul tadi. Nama selepas kehilangan semalam Zul dah mention Mahmud Almardi, Negeri Sembilan sudah pun terlepas khidmat pemain ini. Nama terbaru yang dikaitkan bekas penyerang Pahang FA. Masa itu Pahang FA, bukan Seri Pahang lagi. Matias Conti. Oh, okey. Okey. Pemain ini, saya sempat bertanya kepada Coach K. Devon, merangkap pengurus Negeri Sembilan, ada ataupun tidak perbincangan dengan dua pemain ini, termasuk Mahmud dan juga Matias. Coach K. Devon cakap ada, tapi belum ada kata putus. Sama ada di pihak pengurusan maupun di pihak pemain. Okey. Dan sekarang ni Mahmud Almardi dah tak ada. Matias Conti keluar daripada list. Dan sekarang ni Matias Conti lah, mungkin kita menanti-nantikan lah. Okey. Sebab dan lagi satu, Herod Magulon. Ini juga menjadi tanda tanya. Pemain ini yang sebelum ini dikatakan 90% hampir kekal bersama dengan skuad Jang. Namun sehingga kini dia hilang. Bukan hilang, Akbar. Sehingga kini belum ada makluman daripada pihak pengurusan sama ada di laman sosial, media sosial rasmi pasukan kekal ataupun tidak.
Masa Fajrul di Seremban tu tak ada risikan, tak ada semua-semua yang berkongsi maklumat sulit. Ketika itu boleh seperti mana saya maklumkan tadi, 90% dikatakan hampir pasti. Namun hujung-hujung kebelakangan ini difahamkan pula 50-50. Ya, saya difahamkan Herod Magulon, bekas pertahanan Pahang yang mempunyai kebolehan beraksi di posisi penyerang ni berada dalam perancangan K11 sebenarnya pada awalnya. Mungkin keputusan muktamad tak dapat dicapai kerana isu kontrak dan sebagainya. Kita tidak tahu apa yang berlaku dengan pasukan Negeri Sembilan. Jadi itulah kelewatan yang berlaku ketika ini. Pemain-pemain tidak dapat melengkapkan proses perpindahan itu. Itu yang kita difahamkan. Dan mungkin dalam masa sehari dua ataupun seminggu lagi, saya percaya Negeri Sembilan FC terutamanya mengabitkan Mak Gulon ini akan dimuktamadkan. Kerana Mak Gulon, saya difahamkan seorang pemain pertahanan tetapi beliau banyak melakukan jaringan, sumbangan dari segi gol dan bantuan gol. Wow. Namun apa yang menarik Akbar, walaupun tanpa pemain import, 14 pemain tempatan sudah pun ditandatangani. Dan saya rasa dalam list 14 itu boleh katakan majoritinya adalah pemain yang sangat-sangat berpengalaman, pemain sangat-sangat berkualiti. Seperti mana kita tahu, Mahdi Jasuli, Filimon Angi, Captain Power, Sik Izhan, antara pemain yang berkualiti, pemain tempatan berkualiti. Okey, baik. Sayangnya kita tak ada banyak masa untuk berbincang dengan kalian berdua. Kalau anda semua nak ikuti perkembangan Liga Bersepak Malaysia, Twitter Fajrul Suhaimi dan Twitter Zuhelmi Zainal Azam. Zuhelmi Zainal 1. Banyak berkongsi tentang apa yang akan berlaku dan pemain mana yang masuk pasukan mana. Boleh ikuti Twitter kedua-dua rakan kita. Terima kasih Fajrul Suhaimi. Thank you, Zul. Thank you, Fajrul. Lagi depan dan juga Baik. Zuhelmi Zainal Azam. Jumpa lagi.